Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan sambung pelajaran kita tentang tajuk lakaran. Okey, kita masih dalam tajuk lakaran lagi. Masih membuat lakaran. Okey, kita masih tajuk ni. Bab 4, reka bentuk dan teknologi. So hari ini kita akan belajar satu jenis lakaran lagi yang dipanggil lakaran perspektif. Okey, lakaran perspektif. So lakaran perspektif ni dia terbahagi kepada 3, iaitu satu titik, lakaran perspektif 2 titik, dan satu lagi dia akan pergi kepada lukisan perspektif 3 titik. Okey, 1 titik, 2 titik, 3 titik. So, apakah maksud titik dekat sini? Maksud perkataan titik ni adalah merujuk kepada titik lenyap. Dia merujuk kepada titik lenyap. Okey. So, titik lenyap ni adalah daripada perkataan hilang lah, hilang. Atau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil dia vanish lah. Titik lenyap juga dikenali sebagai vanishing point. Ini nanti kita akan tunjukkan dalam lakaran yang selepas ni, yang kita akan tunjukkan. Untuk hari ini kita akan belajar ni dulu, lakaran perspektif 1 titik. Yang ni kita nak belajar yang ni dulu, 1 titik. Okey. So kita nak buat contoh satu lakaran perspektif 1 titik. Sebenarnya bila awak dah buat tajuk oblik dan juga isometrik, perspektif 1 titik ni dia tak susah sangat. Dia ada macam lakaran oblik sikit lah. Pasal dia punya muka dia akan tunjuk kepada awak. Okey. So hari ini kita akan buat perspektif 1 titik. Okey, ini adalah yang kita nak buat. Hari ini kita akan buat perspektif 1 titik. So, jadi apakah benda-benda, elemen-elemen yang penting dalam perspektif 1 titik? Yang pertama kita akan kenal satu garisan tengah dulu. Saya akan buat satu garisan. Yang sana kita akan panggil dia sebagai GU. Apa dia GU? GU ni adalah merujuk kepada garis ufuk. Garis ufuk. GU adalah garis ufuk. Saya labelkan lah. GU, garis ufuk. Okey, dia dipanggil garis ufuk sebab titik lenyap akan berada di atas garis ufuk. Katalah saya ambil yang tengah-tengah ni. Saya pilih dia sebagai titik lenyap. Titik lenyap dia boleh berada kat mana-mana garis ufuk. Sini boleh, sini boleh. Okay, saya pilih dekat sini. TL. Inilah titik lenyap saya. Okey, saya labelkan juga macam tadi. Macam garis ufuk tu, label supaya senang awak nak. Okey. Okey, ni titik lenyap saya lah. Okey. Boleh nampak kan? Okey. So ini titik lenyap saya. Kemudian kita akan ada satu lagi garisan selain daripada garis ufuk, yang mana kita akan panggil dia sebagai garis bumi. Garis bumi ni maknanya permukaan bumi tu kat mana aras bumi berada lah. Lama saya ingat pak. Tapi tak ada masalah yang penting kita melakar. Kita lakar ni kan tak ada pembaris. Saya pun dalam keadaan yang penting kita nak labelkan dia. Ni garis bumi ni. Kalau rasa nak dipadam boleh dipadam tapi tak apalah, kita nak cepatkan masa. Okey. Okey, macam mana nak lakarkan satu objek daripada garis bumi ke titik lenyap ni semua? Okey, katalah kita buat kotak. Pasal kita dah belajar oblik kotak, isometrik kotak, kita buat kotak yang sama pun boleh, tak ada masalah. Katalah saya akan lakarkan satu bentuk kotak dengan pensel saya. Okey, kalau saya rasa dah puas hati, saya akan hitamkan ataupun legapkan. Saya legapkan kotak saya. Saya legapkan.
This is my box lah. Semua bucu kotak ni kita akan sambungkan ke titik lenyap. Yang ni kita gunakan garisan binaan. So sebaiknya awak pakai pensel 2H lah. Tapi sebab saya nak cepatnya, saya akan guna HB je, tapi saya tak tekan langsung. Kalau awak pakai 2H senang. 2H awak tekan macam mana pun dia tetap kabur. Dia tak hitam sangat, dia tak legap. Sebab dia memang pensel khas untuk buat garisan binaan. Okay, saya dah sambung kan. 1, 2, 3. Bucu yang sini saya tak sambung sebab dia memang, kalau kita sambung pun tak guna pasal dia tak nampak nanti. Okey. Pilihlah kedalaman yang kita nak. Macam contohnya saya nak objek ni sampai sinilah kedalaman yang saya nak. Okey. Bila dah sampai situ kita akan sambung. Ini mendata, kita buat mendata. Sini menegak, kita akan buat ni pun menegak. Okey. Yang ni bucu ni dengan bucu ni sambung. Ni dengan ni sambung. Ni dengan ni sambung. Okey, see. Kita dah siap satu objek lah. Dia kalau awak tengok lukisan perspektif ni, dia akan menunjukkan dekat dengan jauh. Yang jauh kecil, yang dekat besar. Itu sebab dia panggil perspektif. Kenapa yang sini jadi titik lenyap? Pasal kalau awak sambung lagi sampai sini, dia lenyap, dia hilang kat sini. Ibaratnya dia hilang lah. Hilang di garis ufuk. Itu dia panggil garis ufuk pasal dia akan hilang kat situ. Okey, contoh saya buat objek lain pula sebelah sini. Tak semestinya kotaknya, katalah saya nak upgrade sikit. Dan objek saya tu katalah saya tak nak buat ke atas garis bumi, saya nak buat tinggi sikit pun tak ada masalah, boleh. Katalah saya buat satu objek. Saya nak buat dia macam L lah, L terbalik. Macam tangga lah contohnya. Saya lakar dulu. Okay, katalah saya dah pos hati, saya akan hitamkan. Okay, saya dah hitamkan. Okay, ini muka objek. Macam oblik kan, kita buat muka dulu. Muka dah siap. Okay, muka dah siap. Semua ni, bucu ni kita akan sambungkan ke titik lenyap. Nampak? Saya pegang belakang pensil je. Saya tak nak dia hitam kan. Saya nak buat lakar. Ini pun namanya tajuk ni adalah tajuk lakaran. Okey. Kalau rasa susah, gerakkan sikit ke atas tu. Janganlah skema sangat. Okey. Yang mendata, buat mendata. Menegak, mendata, kita datakan. Menegak, kita buat menegak. Sambungkan. Kita sambungkan. Boleh? Okey, macam mana kalau objek tu berada dekat atas? Atas pun tak ada masalah, kita pun masih boleh buat. Adakah dia boleh berada dekat atas? Boleh. Jawapannya boleh. Adakah dia boleh berada dekat atas? Jawapan dia boleh. Kalau saya buat satu kotak juga di sebelah sini. Okey, saya lakar dulu. Okey. Katalah saya tak nak kotak saya ni sempurna sangat, saya buatlah macam bawah dia ada lekuk. Macam hash, tapi dia hash yang tak lengkap lah. Saya buat dia bentuk macam ni. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang penting muka menghadap kamu. Untuk perspektif satu titik ni, dia punya trik ialah muka menghadap kita. Okey, sambungkan bucu-bucu ni semua. Okey, sambungkan ke titik lenyap. Nanti sambung. Ni pun sambung ni. Yang ni pun sambung. Okey, dah sambung. Menegak. Setelah saya pilih sini ya. Okey, yang ni saya buat menegak. Mendata, saya buat dia mendata. Okey, yang ni kita tak pasti lagi kat mana kedudukannya, kita buat yang kita tahu dulu. Menegak sini, kita buat kat sini. Sorry ni mendata, kita buat mendata sini. Menegak, kita buat menegak sini. Okey, yang ni ke sana, dia akan ingat. Okey. Yang ni kenapa awak tengok dia tak habis kan? Nanti saya tunjukkan. Jangan risau, kita sambung dulu pasal ni dah kira advance sikit ni, bentuk yang agak advance.
tersengit lah. Kalau kita buat silap, padam lah. Jangan susah hati. Kita padam. Sekejap saya ambil pemadam. Selalu kalau cikgu buat dekat whiteboard tu senang padaman. Awak tengok macam senang ke cikgu buat. Sebenarnya kalau on paper pun kita kadang-kadang ada buat silap juga. Okey. Okey. Jangan risau, jangan takut nak padam. Pasal saya tadi dah terhitam. Jadi saya hitamkan. Yang saya hitamkan. Yang ni saya hitamkan sampai situ. Okey. Yang ni saya akan cuba tegakkan. Saya akan cuba tegakkan. Okey. Macam itulah. So kalau awak nak buat bentuk lain pun boleh. Kat sini pun kita buat satu lagi pun boleh. Tak ada masalah, terpulang pada awak. So saya tunjuk 1, 2 dan 3 objek. Ada pelajar tanya, cikgu boleh buat shadow ke apa ke? Boleh. Macam contoh saya anggap kelas ni saya nak buat bayang. So saya bayangkanlah sebelah sini. Tak ada apa-apa masalah. Kita akan buat bayang. Lurikkan lah. Okey. Awak boleh buat kemas-kemas lah. Dekat kerja awak nanti awak buat kemas-kemas. Ini saya nak cepat. Okey. Contoh saya nak shadowkan juga sebelah sini. Tak ada masalah. Shadowkan je. Sebelah sini pun kita nak shadowkan contoh. Kalau kita rasa tak puas satu, nak luruskan lagi, kita tegakkan lagi lah. Kita shadowkan je. Contohnya. Itu contoh lah. Okey. Ini contoh. Satu objek. Okey, macam sebelah sini saya nak shadowkan sebelah sini. Shadowkan lah. Tapi saya nak shadowkan bahagian sini. Sini saja. Buatlah sini saja. Okey. Boleh nampaklah objek tu. Okey. Kalau bawah nak shadowkan, shadowkan, tak ada masalah. Awak nak shadowkan sebelah kiri saja pun boleh. Dari bawah pun boleh, tak ada masalah. Itu terpulang awak. Daripada arah atas ni dipanggil pandangan mata helang sebab dia tinggi. So apa-apa yang daripada atas ni kita akan panggil dia mata helang. So sebab dia mata helang dia tengok ke bawah kan. Ini adalah ataupun bahasa Inggeris kadang panggil hawk eye. Pernah dengar kan istilah tu? Dia mata helang. Dalam bahasa Melayu mata helang. So yang bawah ni kita akan panggil dia mata ulat lah. So mata ulat ni berada dekat bawah lah, paras garisan bumi ni. Okey, dia akan panggil mata ulat. Saya tahu sini lah dia mata ulat. So ulat akan tengok daripada bawah, helang akan tengok daripada atas. Okey. Awak boleh tengok balik dalam buku teks ada dinyatakan tentang mata helang dan mata ulat. Okey. Itu saja saya rasa untuk kelas kali ni. Katalah tak puas hati nak buat sebelah sini lagi. Okey, kita boleh buat satu lagi contoh kita buat satu objek bentuk. Katalah sini pun tak ada masalah, ni pun boleh. Terus saya nak buat L pula. Nak buat L, boleh buat L. Okey, contohnya saya buat L. Okey. Kita sambungkan. Sambungkan. Cuba sambungkan seberapa tegak ke titik lenyap. Okey, katalah dia tak nampak. Okey, kita buat sampai sini. Terus saya nak dia panjang sikit, buatlah panjang sikit. Mendatar, tegak. Okey, yang atas tu tak nampak. So kalau tak nampak kita hitamkan yang nampak saja. Yang ni nampak sampai sini kan? Sampai sini lah. So awak nak hitamkan yang mana? Okey, hitamkan sini. Hitamkan sini contohnya. Okey. Siap. 4 bahagian. So pelajar boleh cuba mana-mana objek tapi saya nak awak cuba praktiskan titik lenyap ni 4 objek ni untuk tajuk perspektif satu titik. Yang kita belajar ini perspektif satu titik. Kita nak latih buat perspektif satu titik. Okey. Itu saja. Nanti dah siap lakar, tolong hantar tugasan kepada saya dalam grup WhatsApp kita. Itu saja. Kalau ada apa-apa soalan pun boleh ajukan di sana. Okay? Kalau ada apa-apa masalah boleh teruslah hubungi saya. Okey, assalamualaikum. Terima kasih.